Melawat. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Cikgu Nur Rahaina, selaku pengacara majlis pada pagi ini. Sebelum itu saya nak dapat feedback, suara saya jelas ya? Atau terputus-putus? Jelas Tuan. Okey, terima kasih. Yang berusaha Puan Zarina binti Mahmud, Pengetua Cemerlang SMK Taman Melawati. Yang dihormati sahabat saya Encik Hatta bin Adam yang di-Pertua PIBG SMK Taman Melawati. Yang saya hormati Barisan Penolong Kanan SMK Taman Melawati, iaitu Cik Nur Azlinawati, Encik Azhar, Puan Nurbayah, Puan Puspa Dewi, Puan Nur Haili, Barisan EJK PIBG, barisan guru-guru yang saya kasihi, ibu bapa yang saya hormati, dan murid-murid dan tuan-tuan dan perempuan semua. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT dengan izinnya kita dapat bersama pada pagi ini dalam majlis pelancaran program telefon kasih SMK Taman Melawati. Jadi dalam teks saya ni disediakan pantun lah, jadi saya baca lah sini. Tanam selasih tepi pematang, anak awan berarak di senja hari. Terima kasih sudi mengundang, moga berseri majlis dirai. Jadi itu maksudnya saya mengucapkan sisi terima kasih kepada warga SMK Taman Melawati kerana menjemput saya untuk bersama dalam program pada pagi ini. Jadi ini bagi saya satu program yang baik, yang bersifat inovasi dan pencetusan idea pun hasil daripada kajian tindakan unit bimbingan dan kaunseling. Jadi dekat sini ada elemen data driven. Maksudnya kita membuat sesuatu program itu berasaskan pada data yang kita ada. Kita tak main terjah ada dekat situ. Alhamdulillah. Ini satu elemen kecemerlangan yang saya lihat terdapat pada warga SMK Taman Melawati. Tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian, jadi situasi wabak COVID-19 ini menyebabkan kita beralihlah daripada medium bersemuka face to face kepada medium alternatif. Maksudnya pembelajaran diteruskan. Pembelajaran diteruskan tetapi hanya medium itu saja yang dikategorikan sebagai amalan baru dalam kehidupan kita semua. Maksudnya semua kita. Guru, barisan pentadbir, murid, ibu bapa. Semua kena membuat penyesuaian. Itu dia untuk kita meneruskan kehidupan. Dari segi prasarana kita untuk makluman, khususnya ibu bapa, hasil kajian oleh Cambridge Assessment International Education baru-baru ini, ya, guru Malaysia antara paling berdedikasi di dunia. Alhamdulillah. Ya. Jadi di manakah kedudukan guru-guru di Gombak ini? Adakah kita tergolong dalam guru Malaysia antara berdedikasi di dunia? Jadi data yang terbaru di Malaysia, Gombak berada di ranking nombor 4. Guru-guru kita log in dalam digital learning
untuk menyediakan, untuk menghidangkan bahan-bahan pembelajaran kepada anak murid kita. Jadi kita bercakap berasaskan pada data, berasaskan pada fakta, bukan hanya persepsi. Itu kita nak cakap hari ini. Jadi kita berada dalam top 5 di Malaysia. Jadi alhamdulillah, jadi bagi guru-guru di daerah Gombak, ini merupakan satu input untuk kita lebih bermotivasi mendekati anak murid kita dengan bahan-bahan yang berkualiti. Dan daripada dapatan kajian tadi menunjukkan bahawa murid-murid ada masalah dari segi gadget, handphone, talian, tahap capaian internet. Ini memang tidak dapat dinafikan walaupun di zon Melawati, tapi kita tak terkecuali memang ada murid-murid yang daripada golongan B40 yang terkesan tak ada kemudahan itu, dan ada murid-murid yang semuanya lengkap dan sebagainya. Jadi ini merupakan satu usaha mendekati murid-murid ini untuk menyediakan kemudahan dengan usaha data tadi oleh bimbingan dan kaunseling melalui kajian tindakan, pihak sekolah, pihak PIBG, ibu bapa. Memang benarlah kalau nak kira handphone ini hari ini pun ramai di kalangan masyarakat yang kalau iPhone ni mereka dah pergi kepada iPhone 12, 12. Jadi mungkin iPhone 6, iPhone 7 bagi mereka ada kat rumah tak guna pun. Jadi eloklah disedekahkan kepada disumbang kepada golongan murid-murid yang memerlukan bahan ini. Okey, jadi bagi murid-murid pula gunakanlah peluang yang ada ini, handphone talian kasih ini sebagai amanah untuk murid-murid orang kata full utilize kemudahan yang diberi itu. Jangan sia-siakan. Jadi gunakan sebaik mungkin untuk menambah ilmu. Jadi ini maksudnya untuk menambah ilmu. Menambah ilmu ni bukan setakat saya kata di perangkat murid, tapi kita yang dewasa ini pun dalam era pembelajaran seumur hidup, kita terus belajar. Hari ini saya sendiri menjalankan uji kaji saya sendiri dengan Microsoft Education. Banyak sijil-sijil yang saya dapat melalui kursus-kursus atas talian. Kalau tengok gambar kat belakang tu, itu sijil-sijil yang saya dapat dengan pihak Microsoft melalui kursus-kursus atas talian kerana seronok kita untuk menimba ilmu. Jadi ini adalah satu amanah kepada murid-murid, buktikan kepada masyarakat bahawa dengan program ini betul-betul signifikan, mempunyai korelasi yang sangat kuat dalam usaha menjana kecemerlangan di kalangan murid di SNK Taman Melawati. Jadi cadangan saya perlulah dibuat kajian susulan nanti, apakah keberhasilannya daripada kumpulan sasaran yang menerima kemudahan ini supaya kita dapat membuat sedikit postmortem untuk kita membuat penambahbaikan. Ini yang diamalkan dalam pengurusan orang-orang Jepun yang disebut sebagai Kaizen. Kepada ibu bapa, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, komuniti masyarakat Melawati, zon Melawati, kerana zon Melawati ini bagi saya pernah saya labelkan sebagai zon kecemerlangan akademik. Jadi konsep homeschooling bukan sesuatu yang orang kata jarang, satu yang berada di sekitar kita. Jadi kita perlu
berperanan di rumah kita, memastikan anak-anak kita ini, memantau anak-anak kita ini, berbincang dengan mereka apa yang mereka pelajari, apa yang mereka telah dapat, pencapaian mereka dalam pembelajaran yang disediakan oleh guru-guru. Jadi memastikan konsep homeschooling itu dilaksanakan dengan sempurna. Jadi di rumah guru hanya boleh akses di atas talian, tapi di rumah yang memantau. Warden dia, kalau asrama tu warden lah, mestilah ibu bapa. Pernah saya menyebut kepada anak-anak saya yang memohon untuk pergi ke asrama penuh, tapi saya sebut kepada mereka, rumah adalah asrama paling penuh, saya sebutkan. Kerana ada kemudahan internet, tak perlu duduk sebilik beramai-ramai, sebilik seorang, kantin 24 jam, dan banyak kemudahan pembelajaran yang boleh dilaksanakan. Jadi saya kata kategori kita ni tak payahlah pergi asrama penuh kerana rumah adalah asrama yang paling penuh. Walau bagaimanapun itu pandangan peribadi saya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ada pandangan masing-masing mengenai hal itu. Jadi insya-Allah saya doakan semoga program telefon kasih SMK Taman Melawati ini berjaya menjadi satu benchmark kepada sekolah-sekolah lain untuk mencontohi, untuk melaksanakannya, kerana ada kata impak yang besar kepada pencapaian murid. Jadi alhamdulillah. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi yang Maha Penyayang, saya merasmikan majlis pelancaran program telefon kasih SMK Taman Melawati tahun 2020. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan sebelum saya serahkan kepada pengacara majlis, pagi tadi saya dah upload dalam YouTube saya jadi Masdur, ulasan buku Tuan Darakta oleh almarhum Profesor Dr. Hamka. Jadi saya tak perlu mengulas, bolehlah rujuk dalam YouTube saya. Sekian, terima kasih. Saya serahkan balik kepada pengacara.